Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. So, ini adalah video aku yang pertama dalam YouTube channel aku. So, minta kalau hangpa suka boleh tolong support, boleh tolong like, boleh tolong share, boleh tolong subscribe. Selama ni aku memang dah buat movie review. Tapi apa aku terfikir macam nak share lah benda ni kan. Selama ni aku duk buat review dalam satu group dekat Facebook, grup yang private lah. Grup tu tak open untuk public, tapi siapa-siapa nak join, peminat filem, review filem, penggemar filem, nak tahu perkembangan filem boleh join, tapi dia tak open. So kalau nak join kena orang kata apa, request dulu lah dekat email. Okay, so aku dah lama dah fikir nak buat review dekat YouTube. Sampai itu masa alhamdulillah lah. Okay, ni antara review aku dah pernah buat dah sebelum ni review dekat YouTube, dekat channel lain. Tapi itu untuk suka-suka, tapi mungkin kali ni aku akan buat lebih serius lah. So insyaAllah siapa yang follow aku, yang like, share, subscribe, kan, aku akan lepas ni aku akan cuba bagi banyak lagi lah review-review filem. Aku memang minat filem, tambah-tambah filem yang berkualiti lah. Aku layan semua, filem Malaysia ke, filem India ke, filem Hollywood, aku layan. Yang mana yang berkualiti aku tengok, yang rating tinggi ke, ataupun satu lagi aku suka tengok filem yang dapat kritikan. Tak kisah Malaysia ke apa kan. Aku suka tengok sendiri dan nilai sendiri. Itu kalau itu cara aku lah. Mungkin ada juga orang yang macam tu kan. Dan ada jenis orang bila tengok review dia terus percaya. Itu tak boleh juga. Boleh percaya, tapi biar tengok banyak-banyak review lah. Jangan tengok satu review je. Tengok majority. Tengok majority. Kalau tak puas hati lagi, tengok sendiri. Tengok sendiri, kita boleh tahu sendiri lah filem tu macam mana kan. Okay, so untuk kali ni tanpa buang masa, aku akan review filem Mencari Rahmat. Okay, siapa yang ada tengok boleh komen, yang belum tengok boleh komen. Okay, sebelum aku cerita lebih lanjut pasal filem ni, aku nak beritahu. Okay guys, inilah seni guys. Dia luar daripada kebiasaan apa yang kita tengok dalam filem Malaysia. Cerita ni memang berseni, pelakon boleh berkarya, dia mempersembahkan emosi dengan puas hati, gaya lakonan yang tinggi, dia dapat mencurahkan ilmu dalam filem ni. Kita dapat lihat dengan jelas dalam filem ni kan, kualiti sebenar yang ada pada pelakon-pelakon apabila mereka mempersembahkan watak-watak dan lakonan masing-masing. Dengan dialog yang agak panjang, shot yang panjang walaupun satu scene, walaupun satu frame tapi agak panjang, pelakon boleh mengekspresikan segala apa yang mereka ada tu dengan puas hati. Oh wow. Dengan emosi, mimik muka, feeling, lontaran dialog yang mereka persembahkan tu kan, pelakon cukup puas. Terutama sekali untuk Namron dan Imran Afindi lah. Jelas kelihatan, nampak lah chemistry antara dua pelakon ni memang kuat lah kan. Aku bukan nak spoiler, tapi ada satu scene minit pertama dalam filem ni bagi aku tu menarik. Setengah orang kata tu mendatar atau meleret, bagi aku tidak. Itu adalah intro. Sebab bagi aku itu adalah satu benda yang bijak apa yang dibuat oleh pengarah. Okay, dia macam ni lah. Scene pertama tu dalam beberapa minit, ada 3 orang pelakon. 2 orang pelakon utama dan seorang pelakon bantu. 2 orang pelakon utama tu adalah Namron dengan Amirul Afindi. Yang pelakon bantu adalah Eric Fuzi. Bagi aku Eric Fuzi cuma dia menambah rencah lah dalam lakonan Namron dan Amirul Afindi tu. Dia berkisar pasal Namron dan Amirul Afindi ni sedang berbual. So scene dia frame tak banyak tapi panjang, kamera berjalan. Scene dia tak banyak, frame tak banyak tapi panjang. Kamera dia tak ubah angle banyak. Tak banyak lah, tak banyak.
macam katakan pelakon duduk sini kan, bila pelakon bergerak, kamera pun bergerak sekali. So dia tak banyak lah frame dia. Dan masa tu memang aku nampak, kita boleh nampak sendiri lah masa tu kualiti yang ada pada Namron dengan Amirul Effendi tu. Wow, bagi aku memuaskan dan hebat lah, hebat. Kita boleh jelas nampak situ lakonan mereka dengan emosi mereka, memek muka mereka, dengan lantaran dialog yang mereka sampaikan tu jelas menunjukkan kualiti sebenar mereka lah masa tu. Dan kadang-kadang dia macam ala-ala teater lah, tapi difilmkan dengan gaya lakonan yang dipersembahkan oleh, maksudnya kita tengok tu kadang macam teater, tapi difilmkan lah dalam filem tu. Kenapa kita nampak macam teater? Sebab cara lakonan, dan satu lagi angle kamera. Itu main peranan tu. Lakonan satu lagi angle kamera. Tapi bila pada masa yang sama kita akan tersedar, oh ni bukan teater, ni dalam filem. So kadang angle kamera tu main peranan, dan cara pelakon tu melontarkan dialog, kadang kita nampak macam teater. Tapi bila mereka ubah angle kamera dengan gaya lakonan, so kita nampak, oh ni adalah filem. Bagi aku tak banyak pun scene-scene yang kita anggap macam teater. Adalah paling kuat masa yang mula-mula tu lah. So kita nampak dengan jelas lah kualiti mereka ni. Bagi aku storyline yang kreatif, selalunya kalau kita tengok cerita filem-filem movie kan, jalan cerita tu berjalan dengan diceritakan frame ke frame, scene ke scene. Tapi dalam filem ni, jalan cerita tu berjalan dengan diceritakan oleh pelakon-pelakon melalui dialog yang dilontarkan dan ditambah dengan animasi sedikit. Okey, bagi aku mungkin lama jugalah scene mula tu kan, antara Namron dengan Amirul Effendi tu, yang mereka sembang diorang tu kan. Mereka sembang, mula kita ingat macam sembang macam tiada penghabisan. Contoh macam ni lah, contoh lah, bukan dalam dialog, contoh macam ni. Ayah aku ada kereta mewah, kereta besar, ayah aku beli kat Kelantan. Lepas tu lagi kawan yang sama pula, ayah aku ada kat Kelantan apa semua, aku beli dengan Cik Yoh. Lepas tu pula bini sambung, oh Cik Yoh tu kawan tu, dia sambung macam tu. Rupa-rupanya kalau kita bosan kan, cepat bosan ataupun cepat menilai, kita akan rasa macam membosankan dan kita akan rasa macam menyeret. Tapi anda perlu bersabar, perlu hayati, jangan risau dulu, teruskan menonton. So bila aku teruskan menonton, wow, ini adalah satu idea yang kreatif dan bijak. Maksudnya di dalam penceritaan tu, itulah jalan cerita yang akan disampaikan. So intro dia bagi aku fresh lah, fresh. Belum ada lagi yang pernah buat macam ni dalam filem Malaysia lah. Filem lain wallahu alam, kita tak tahu. So bagi aku menarik. Selalunya jalan cerita tu berjalan melalui scene, frame. Tapi ini jalan cerita tu dia berjalan dengan dialog yang diceritakan oleh pelakon. So bagi aku menarik. Dan ditambah pula dengan animasi sedikit. Ini bagi aku kreatif, art, dan bagi kita masterpiece. Okay. Lepas tu masa permulaan dia lah. Lepas tu jalan cerita macam biasa, frame ke frame, scene ke scene. Masa mula tu lah. So bagi aku benda tu kreatif dan lain pada yang lain lah. Yang tulis skrip ni memang bagi aku berseni lah. Hebat lah yang tulis skrip lah. Hampir setengah jam lah. Hampir setengah jam yang 3 pelakon tu yang aku cerita tadi, Namron, Amirul Effendi, Eric Fuzi, hampir setengah jam scene tu. Masa tu hampir setengah jam tu cuma 3 watak saja. Tapi watak-watak lain tu dipersembahkan oleh dialog para pelakon yang tadi tu. Maksudnya hampir setengah jam tadi kita cuma dipersembahkan dengan 3 watak tu, tapi watak-watak lain diceritakan oleh tiga pelakon tu. Faham tak? Maksud aku kat sini, kan aku cakap jalan cerita ni berjalan dengan apa yang diceritakan oleh pelakon yang 3 orang tadi. So
Dia ibarat macam ni lah, mudah faham kan. Selalu kita tengok jalan cerita ni, contohlah minit pertama scene lain, minit kedua macam ni, contoh 10 minit pertama scene di sebuah rumah. Contoh Nabi mudah faham. Scene di sebuah rumah, 2 orang pelakon. Lepas tu 10 minit kedua scene di kedai, 3 orang pelakon lain. Maksudnya kat situ. Tapi dalam cerita ni scene yang pertama tu 3 orang pelakon. Scene yang kedua ibarat ada pelakon lain, ada watak yang akan dipersembahkan, tapi telah diceritakan awal-awal oleh 3 orang pelakon tu. Faham tak? So maksudnya 3 orang pelakon tu muncul, disebut, tetapi tidak ditunjuk, cuma ditunjuk oleh dialog. Faham tak? Tu bagi aku, wow, benda ni berseni lah. Yang tulis skrip ni, very, bagi aku orang kata apa? World class. Hebat. Unexpected lah. Memang tak tahu, memang very kreatif. Okay. Mula-mula kan, aku ingatkan watak-watak yang 3 orang sebut tu, mula kita akan fikir yang 3 orang duduk sembang tu, dia sebut watak-watak ni, watak-watak tu kan. Mula kita ingat pelakon yang watak-watak tu tak ada. Macam cuma orang kata apa? Cuma hanyalah rekaan watak-watak tu. Tapi sebenarnya ada. Rupa-rupanya aku ingatkan dia pada cerita sama. Kita ingat macam benda tu merapu dan benda tu tak wujud. Rupanya ada. Rupanya ada. Bila tengok sampai habis, rupanya ada. Okey ya. So bagi aku menarik lah. Kita ingat merapu, rupanya benda tu ada. Okey, 30 minit pertama latar tempat di tempat yang sama. Dia tunjuk kepada kita kan, yang pelakon tadi dekat sebuah rumah. Yang 3 orang nak sembang tadi tu, dengan lepas tu yang 3 orang tadi tu kat rumah. Lepas tu akan muncul, lepas 3 orang sembang tu lepas tu akan muncul pelakon lain juga. Tapi scene yang tempat yang sama, di sebuah rumah tu. Faham tak? Maksudnya 30 minit filem berjalan, akan muncul 5 orang pelakon macam tu. Tapi scene yang lama 3 orang pelakon yang memula tadi. Lepas tu akan ada muncul lagi 2 orang pelakon baru, iaitu Adibah Nur dengan Nadia Aqilah. Mereka muncul tapi di rumah yang sama. 30 minit pertama tu. Sejam lebih cerita berjalan, dia okey. Selama sejam lebih cerita ni berjalan, dia tak bermain banyak pun latar tempat. Dia main kat rumah, dia main kat luar rumah, kan? Tapi idea jalan cerita dia tu, dengan persembahan para pelakon tu, dia menjelaskan segalanya tau. Dia tak perlu pun banyak latar tempat digunakan. Maksud aku kat sini, walaupun cerita ni selama lebih sejam berjalan, dia main latar tempat yang tak banyak. Dia main dalam rumah, dia main luar rumah. Dan rumah pun dia main ada dalam 2 rumah yang berlainan. Lepas tu main kat luar rumah. Tak banyak. Tapi bagi aku, dia still hebat disebabkan jalan cerita yang kreatif dan persembahan para pelakon tu. Dia jelaskan semuanya. Walaupun latar tempat tak banyak, tapi pelakon dia mempersembahkan lakonan dia tu dengan sangat baik. Sebab itulah sultan jadi hebat. So tak perlu pun banyak latar tempat. Macam teater lah kan, teater tak boleh tempat guna kan. Tapi bila pelakon tu kan, kita nak tengok pelakon tu kan, macam mana dia ekspresi kan, dia punya lakonan tu. Kita nampak wow, hebat. Okay, bagi aku cerita ni bertema drama. Aku suka cerita tema drama sebab drama ni kita selalunya kalau cerita tak tema drama, dia akan cerita sikit. Tapi bila drama, kita akan lebih detail lah. Kita akan lebih boleh faham cerita tu. Dan pengarah boleh bagi lagi panjang cerita pasal orang tu. Kalau selalunya kalau genre drama lah. Bagi aku cerita ni bertema drama, komedi, romantik. Komedi dia ada komedi,
Tapi komedi dia apa dekat poster dia tulis komedi gelak kan. Yes. Komedi gelak ni maksudnya satu dia buat lawak tapi muka serius. Satu dia lawak yang kasar, lawak yang keras lah kan. Bukan lawak-lawak yang biasa kita tengok. Aku suka juga dak komedi ni sebab pelakon bila melawak muka serius padahal melawak. Aku suka juga. Satu dia romantik ya, memang romantik. Kita pasal percintaan antara manusia lah. Dan bagi aku dalam cerita ni mesej yang ingin disampaikan tentang realiti kehidupan manusia. Apa yang dialog-dialog yang disampaikan dalam cerita dia banyak lah, especially dialog lah, banyak menceritakan realiti kehidupan manusia, tambah-tambah dalam percintaan lah. So dia ada sindiran lah kat situ. Bila orang bercinta ni macam mana, apa yang dia fikir, apa yang realiti kehidupan lelaki dan perempuan bila bercinta, macam tu lah. Okay. Cerita ni kalau hampa nak faham kan, hampa memang tak boleh skip lah, jangan skip. Sebab jalan cerita ni dia bukan semata-mata dari scene, tapi dari dialog yang dilontarkan oleh para pelakon kan. Maksudnya kalau hampa terlepas sikit apa yang pelakon cakap, hampa akan dah terlepas jalan cerita. Sebab aku cakap tadi kan, yang mula-mula tu yang pelakon yang masa awal-awal yang pelakon lontarkan dialog pun dah jadi jalan cerita lah. Sebab tu jangan skip. Dan sampai habis pun jangan skip juga, sebab tu semua jalan cerita. Jalan cerita tak bermain dengan scene yang banyak, tapi main dengan dialog. Wow, ini sangat mengagumkan. Dan walaupun didatangkan dengan pelakon yang hebat, dengan lakonan yang hebat, jalan cerita yang hebat, tapi ada juga scene yang menarik dan kreatif. Hampa boleh tengok lah, ada beberapa scene yang menarik dan kreatif yang ditunjukkan. Aku tak suka spoil. So bagi aku cerita ni memang layak lah dapat anugerah dalam daluan negara. Sangat layak. Kalau ada dapat, tahniah. Kalau belum dapat, maksudku boleh dapat. Orang kata deserve. Cerita ni deserve dapat. Pada awal aku tengok, ataupun pada sebelum aku tengok filem ni, dia tulis Mencari Rahmat, aku tak faham sebenarnya kan, apa maksud Mencari Rahmat ni. Tapi bila sampai hampir hujung jalan cerita tu, wow, aku faham. Maksudnya bila hampir sampai hujung cerita tu, kita boleh berfikir, oh ini maksud Mencari Rahmat. Wow, this is brilliant idea. Hebat. Pengarang buat cerita tajuk Mencari Rahmat pun dah elok dengan jalan cerita, dengan apa yang dia nak sampaikan. So bagi aku satu jalan cerita yang elok, tajuk yang sesuai, penyampaian yang sampai menarik. This is brilliant idea. Storyline adalah cerita Parasite, twist sana sini berkait-kait. Oh, sangat best. Maksud aku kat sini ala Parasite ni, nak cerita macam mana? Aku takut spoil tak? Dia macam ni, dia twist. Ada twist yang kita dah tahu, tapi para pelakon dalam tu tak tahu. Ada twist yang kita tak tahu. Faham tak? Sekali twist dia, kita sebagai penonton kita tahu lah, tapi para pelakon dalam tu, maksudnya watak-watak dalam tu lah, yang lakonan tu, dia pun tak tahu. Tapi dia akan twist dengan pelakon lah. Tapi kita dah tahu benda tu. Tapi ada satu twist lagi, kita tak tahu. Pengarah yang tahu. Macam tu. Bila kita tengok habis baru kita tahu. Sebelum tu kita tak tahu. Lepas tu ada twist. So menarik lah. Dan twist dia main banyak jugalah. Yang bagi aku twist yang paling best, twist yang kita tak tahu lah. Dia banyak berlaku di hujung cerita. Untuk twist yang pelakon tak tahu, kita dah tahu. Yang tu masa tengah-tengah cerita macam tu lah. So bagi aku best. Bagi aku cerita ni sangat padu.
iaitu tahap internasional ya. Bak kata mamak kalian internasional. Oh my god! Wow! Wow, fantastic. Puas hati. Dan hampa jangan expect cerita ni untuk berhibur suka-suka isi masa lapang. No. Dia bukan cerita untuk berhibur aksi masa lapang. Bukan cerita aksi yang lawan sana sini bergerak sana sini apa semua kan. Gelak ketawa tak henti, no. Ini bukan cerita gelak ketawa tak henti, bukan yang bertengok tu pada gelak. No. Ini drama. Ini adalah seni persembahan. Persembahan lakonan yang wow. Persembahan jalan cerita yang berseni, really berseni. Seni yang kreatif dan bijak. Ending dia, wow, very unexpected, merungkai segalanya. Maksud aku, Allah Akbar. Maksud aku, tajuk cerita Mencari Rahmat kan. Ending tu merungkai habis apa yang kita tanya, apa itu Mencari Rahmat. Oh, tu menarik. Serius, aku sangat kagum dan bangga ada cerita macam ni. Karya Malaysia. Jalan cerita hebat, pelakon hebat, persembahan hebat. Rating yang gue bagi tanpa berfikir banyak lah 9.5 per 10. Wow, sama. So siapa yang boleh tengok siapa yang boleh tengok boleh komen. Siapa yang boleh tengok boleh tengok. Dan ingat sekali lagi, ini bukan cerita untuk berhibur isi masa lapang, tapi untuk anda yang faham pasal seni, tahu menilai seni, tahu lakonan, tahu persembahan, anda boleh tengok cerita ni dan hayati sendiri apa yang seni itu, apa yang dipersembahkan, dan boleh nilai sendiri. Okey. Dan terima kasih yang dah tengok. Dan terima kasih. Kalau hampa suka dengan review aku, boleh like, boleh share, boleh subscribe. Terima kasih. Aku akan review untuk filem seterusnya. Assalamualaikum.